BMMB 3123 Semantik Bahasa Melayu Encik Hafifi Hafiz Sores. Hari ini kumpulan 9 akan membentangkan strategi hubungan semantik dan strategi amalan kesopanan dalam linguistik. Ahli kumpulan terdiri daripada Nur Amiruddin, Sharmain Defni, Dayang Azira Amira, Merni Hernika, Nur Emilia Batrisha dan saya Fazria. Pada pembentangan kali ini, kami akan membentangkan dua tajuk, iaitu strategi amalan negatif, iaitu negative politeness, dan strategi tidak langsung, indirect strategy. Okay, pertama sekali kita akan lihat apa itu amalan negatif. Amalan negatif menganggap penutur akan mengenakan pendengar dan potensi untuk berasa janggal dan malu lebih tinggi daripada strategi bold on record dan strategi amalan positif. Seterusnya, reaksi muka negatif adalah keinginan untuk mengekalkan autonomi. Permintaan tanpa pertimbangan akan memberi reaksi muka negatif yang tidak selesa. Sebagai contoh, saya perlukan RM50 adalah janggal jika RM50 adalah di luar kemampuan pendengar. Tetapi jika penutur tahu pendengar ingin mengekalkan autonominya, hanya menambah dalam ayat tersebut, saya tahu kamu kekurangan tunai, tetapi boleh saya pinjam RM50? Pendengar akan lebih rela memberi kerana cara permintaan yang menunjukkan rasa hormat terhadap kemampuan dan mengekalkan autonomi mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung dalam strategi amalan negatif. Dalam strategi amalan negatif ini, strategi ini menggunakan ujaran yang tidak langsung konvensional yang sering digunakan oleh masyarakat. Ianya mempunyai batasan, bersifat pesimis iaitu perlekeh, mengurangkan paksaan, memberikan penghormatan, meminta maaf, bentuk intrapersonal dan ianya bersifat umum. Okey, dalam muka negatif, keinginan individu mempertahankan hak tidak bergantung dan diganggu oleh orang lain. Setiap orang berhak bebas dan tidak langsung dan membenarkan individu tidak disekat melakukan hal masing-masing yang difikirkannya betul. Contohnya, memberitahu seseorang tidak boleh makan di tempat itu merupakan ancaman kepada muka negatif yang dimaksudkannya. Berikut adalah strategi dalam amalan negatif. Baiklah, saya akan menyambung untuk strategi tidak langsung. Strategi tidak langsung. Strategi ini menggunakan bahasa tidak langsung dan menjadikan penutur berpotensi untuk mengenakan pendengar. Contohnya, ayat ini. Wow, di sini lebih sejuk. Secara sindir atau tidak langsung menyuruh pendengar untuk bangun dan membuka alat pengawal suhu tanpa menyuruhnya secara langsung. Seterusnya, penutur secara tidak langsung membiarkan lawannya mentafsir tuturannya. Dia tidak bercakap terus kepada makna yang diinginkan. Strategi tidak langsung ini juga digunakan apabila ada ancaman yang lebih serius terhadap air muka lawan tutur. Contohnya, saya tidak suka sangat bercakap dengan kamu. Huraian untuk ayat ini adalah terus terang dalam menyampaikan pandangan dan mengecam air muka pendengar. Okey, kita teruskan dengan kesignifikan ilmu semantik dalam linguistik. Yang mana pengenalannya kita dapat lihat ia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, semantik ialah kajian yang berkaitan dengan makna kata dan ayat dalam sesuatu bahasa, dan yang kedua ialah linguistik ialah kajian bahasa secara saintifik. Baiklah, saya akan teruskan huraian yang pertama, iaitu mengapa semantik ini signifikan dalam bidang linguistik. Pertama sekali iaitu ilmu semantik mengkaji makna dan perubahan makna yang berlaku dalam bahasa. Semantik mengkaji perubahan makna melalui 3 proses, iaitu pengembangan makna, penyempitan makna dan anjakan makna. Hal ini kerana kajian bahasa tidak akan lengkap tanpa ilmu semantik kerana kegunaan bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Adakah kita pernah mengetahui sesuatu bahasa tidak mempunyai makna? Jawapannya adalah tidak. Maka itulah pentingnya
Kajian tentang makna iaitu dikenali sebagai semantik. Perubahan yang dikaji dalam ilmu semantik akan memperluaskan lagi penggunaan dan keupayaan sesuatu bahasa. Hasil rentetan daripada perubahan makna melalui 3 proses yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Oleh itu, ilmu semantik relevan dalam linguistik yang turut meneliti tentang perkembangan bahasa. Pembentangan akan diteruskan oleh saudari Merni. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan mengenai kesignifikan ilmu semantik dalam ilmu linguistik, yaitu ilmu semantik berkait rapat dengan ilmu lain dalam bidang linguistik. Menurut Stalneckes 1972, semantik ialah sebahagian daripada bidang tata bahasa khusus yang melibatkan struktur bahasa. Bidang tata bahasa ini melibatkan aspek seperti fonologi, morfologi, dan juga sintaksis. Saya akan memberikan contoh kaitan semantik dan juga sintaksis yang mana kedua-duanya ini berada dalam bidang yang sama, yaitu bidang linguistik. Jika kita ingin membina atau melafazkan suatu ayat, ayat tersebut mungkin betul dari segi sintaksis tetapi mungkin salah dari segi semantik. Berikut adalah contoh bagi bahagian ini, yaitu contoh yang pertama. Ayat yang pertama yaitu singa tertidur di atas sofa. Contoh ayat yang pertama ini betul dari segi sintaksis, yaitu mempunyai subjek dan juga predikat yang lengkap. Namun, adakah ayat ini tepat dari segi semantiknya? Jawabannya adalah tidak, kerana adakah relevan atau logik seekor singa, yaitu binatang buas, tidur di atas sofa. Oleh itu, ayat pertama ini salah dari segi semantiknya. Melihat pula kepada ayat yang kedua, yaitu Ali tertidur di atas sofa. Ayat ini betul dari segi sintaksis dan juga dari segi semantik, kerana dari segi semantiknya, ayat kedua ini menunjukkan seorang lelaki yang bernama Ali tertidur di atas sofa. Dari segi sintaksisnya pula, juga betul kerana ayat ini mempunyai subjek yaitu Ali dan predikat yaitu tertidur di atas sofa. Maka ayat ini tepat dari segi sintaksis dan juga semantiknya. Seterusnya adalah contoh ayat yang ketiga, yang mana sama dengan ayat pertama tadi, namun ayat ini mungkin mengandungi bahasa kiasan yang kita anggap singa itu seseorang yang bengis ataupun garang. Maka kita boleh melihat daripada pelbagai jenis konteks makna daripada ayat yang telah diberikan sebagai contoh. Maka itulah pentingnya ilmu semantik dalam sesuatu bahasa. Pembentangan akan diteruskan lagi oleh saudara Amir. Okey, setelah kita mendengar pembentangan itu tadi, kita akan teruskan aktiviti kita dengan kuis yang akan diadakan di dalam Kahoot. Okey, link untuk kuis akan diedarkan kepada wakil kumpulan masing-masing. Jadi, setiap pelajar boleh membuka link tersebut dan menjawab kuis yang diberikan dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, itu saja pembentangan untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.